Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inuh wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita dan keluarga serta jiran dan tetangga kita kesihatan dan afiat, dan juga kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk terus kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk kita sekeluarga, insya-Allah, amin. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas dari kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, kita masih lagi berada pada tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup kepada para nabi dan hubungan dakwahnya dengan dakwah-dakwah nabi terdahulu. Dalam pertemuan yang lepas kita telah melihat kepada beberapa perkara yang diperlihatkan berkaitan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yang mana dakwah yang mereka bawa itu membenarkan apa yang Nabi bawa daripada ajaran Islam ini. Ajaran yang dibawa itu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dalam ayat yang lain minat Taurat wal Injil, iaitu Nabi membenarkan Taurat yang datang sebelumnya, sebagaimana juga bahwasanya hukum hakam yang berkaitan itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teras kepada ajaran ke setiap nabi itu yang tidak berubah ialah berkaitan tentang akidah. Adapun syariat itu berubah berdasarkan kepada kesesuaian ataupun daripada sudut kita lihat, kalau contoh beberapa hukum hakam yang berkaitan daripada, kalau contoh solat itu, kalau di peringkat awalnya solat itu khusus di tempat yang disediakan. Maksudnya solat itu tempat yang dinamakan sebagai mungkin masjid, ya. Maksudnya secara khusus itu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa perkara lagi lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ajaran Islam yang dibawa itu meliputi sekalian manusia. Bu'istu ilan nasi kafah, aku diutuskan kepada seluruh manusia. Berbanding kepada nabi-nabi sebelum itu khusus kepada umat tertentu, kepada bangsa tertentu. Begitu juga bumi ini dijadikan sebagai tempat sujud. Jadi kita bebas untuk kita melaksanakan solat kita di mana sahaja, kerana bumi itu dijadikan ju'ilat li al-ardu tahura, dijadikan bagiku bumi ini suci. Di mana saja kita berada, maka kita boleh melaksanakan solat. Begitu juga kita lihat daripada sudut praktiknya, kita boleh solat dengan air yang kita boleh jadikan sebagai sumber untuk wuduk. Mungkin ada yang dah biasa praktis masuk di dalam hutan. Kalau di dalam hutan itu menggunakan mungkin air embun. Kalau di tempat-tempat yang lain itu dengan kita katakan air sumber air yang dijadikan untuk kita wuduk. Jadi yang berbeza itu ialah syariat, hukum hakam. Adapun akidah itu semua nabi
mengajak, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Diutuskan nabi bagi setiap umat, fi kulli ummah, dalam setiap umat. Sebab tu ada juga yang mengatakan tapi ini masih lagi kita kata hipotesis lah. Tapi kalau kita kata benar pun perkara itu tak direkodkan, tak dapat dibenarkan. Bahkan setiap penganut itu mereka mempunyai sejarah ataupun cerita pada tokoh-tokoh agama mereka tersendiri. Jadi didakwa kemungkinan tokoh-tokoh besar yang ada yang terkenal pada bangsa ataupun agama lain itu kemungkinan dia adalah Nabi. Wallahu a'lam. Tetapi daripada umum ayat itu maksudnya Allah Ta'ala mengutuskan bagi setiap umat itu Rasul. Yang wajib kita percaya itulah dia. 25 Rasul itu ataupun daripada sudut bilangannya kita tahu 1000 lebih bilangan Nabi itu, dan juga Rasul secara umum lagi banyak berbanding yang kita wajib imani 25. Maka kita boleh faham maksudnya Allah Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang Rasul, yang mana tujuannya ialah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persoalan ketuhanan ini ialah masalah tauhid. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu diyakini dan diyakini keesaannya, tiada dua, tiada sebanding. Yang mana kalau kita lihat daripada sudut konsep tauhid itu, daripada sudut zatnya, tiada Tuhan itu zatnya, ada zat yang kedua, yang ketiga. Tiada Tuhan itu yang menyerupai sifatnya, tiada Tuhan yang menyerupai sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zat, sifat dan juga perbuatan. Jadi seluruh Nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sudut kepercayaan dan juga ibadah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Itu daripada sudut syariat. Adapun daripada sudut akidah, maka disebutkan di sini ad-dinul haq, agama yang sebenar itu hanya satu, iaitu Islam. Ini mungkin ada persoalan tadi, nabi-nabi sebelum itu bagaimana? Sedangkan kalau kita lihat daripada sudut penisbahan, contoh Nabi agama Yahudi, maka dinisbahkan kepada Nabi Musa. Agama Nasara ataupun Kristian kepada Nabi Isa. Jadi itu yang kita katakan ini yang difaham. Jadi hakikatnya ialah daripada pertama Nabi yang pertama mungkin kita sebut Adam ini sampailah kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran yang satu sajalah lorongnya. Termasuklah Nabi Musa, Nabi Isa. Adapun yang Nabi Isa selepas daripada Nabi Isa, begitu juga selepas daripada Nabi Musa. Bagaimana kita ketahui, maksudnya umat ini apabila ketiadaan Nabi ataupun Nabi itu telah lama tidak ada, mereka mula menyimpang daripada jalan yang benar, mengikut kepada Nabi Musa di peringkat awal. Memang mereka itu beriman bagaimana apa yang dibuat oleh Nabi Musa. Tapi lama kelamaan berlaku penyelewengan, maksudnya tersasar daripada jalan yang lurus. Itu yang jadi agama Yahudi. Kena pula mereka tidak beriman dengan Nabi yang datang sesudah itu. Tidak datang, ataupun kita katakan orang Yahudi, mereka tidak percaya maksudnya Nabi Isa itu sebagai Nabi. Jadi di situ dah ada tersasar daripada jalan yang lurus itu. Dah satu jalan itu, agama yang disebut sebagai Islam ataupun din al-Hanafiyah itu, al-Hanafiyah as-Samhah. Kita boleh lihat dalam banyak ayat Quran yang mengisyaratkan kepada istilah Islam ataupun Muslim. Sebagai contoh Hawariyun, pengikut kepada Nabi Isa. Maka mereka mengatakan washhad bi annana muslimun, bersaksilah bahawa kami ini Muslim ataupun orang yang menyerah diri. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau daripada sudut silsilah, dia adalah datuk kepada
Nabi-Nabi. Daripada Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Daripada Nabi Ismail itu adalah keturunan Arab. Nabi Ishak itulah dia keturunan Yahudi. Bani Israel, Bani Israel dapat kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang disebut sebagai Bani Yaqub, sama dengan Bani Israel. Nama lain bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Jadi Nabi Ibrahim, orang Yahudi mengatakan dia itu Yahudi, orang Nasara ataupun Kristian mengatakan dia itu Nasara. Dan Al-Quran mengatakan maka Nabi Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Ada perkataan Muslim. Jadi boleh kita katakan semua banyak kisah-kisah Nabi yang lain diceritakan dalam Quran terdapat istilah itu Muslim. Bagaimana Balqis dalam cerita Nabi Sulaiman, dia mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aslam bermakna Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, menyerah diri ataupun kita kata dia mengikut kepada apa yang dibuat Nabi Sulaiman. Jadi itu dalam Al-Quran. Jadi seluruh Nabi buat ajaran yang sama, tetapi selepas daripada Nabi itu mula laku penyelewengan. Itu kita boleh lihat mengapa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi lain, supaya Nabi ini dia mengembalikan manusia kepada ajaran yang benar. Jadi pengikut kepada Nabi Musa, selepas daripada tempoh yang lama ketiadaan Nabi Musa itu, mereka mula menyeleweng. Datang Nabi yang baru selepas itu, mereka tidak beriman. Itu yang terkeluar daripada jalan yang lurus itu. Begitu juga Nabi Isa. Jadi yang duduk rapat yang mengikut dengan dia, yang disebut sebagai Hawari itu, mengikut ajaran yang benar. Tetapi selepas daripada itu mulalah berlaku penyelewengan. Dalam kita lihat antara tokoh besar yang dalam Nasara itu ataupun Kristian itu disebut sebagai Saint Paul. Dia yang banyak mengubah asalnya, dia menentang ajaran. Tetapi dia tiba-tiba mengatakan dia mendengar suara di dalam perjalanan dia, mendengar suara Nabi Isa. Jadi selepas itu dia mengatakan dia memperjuangkan ajaran Nabi Isa. Tapi di situ mulalah berlaku beberapa perubahan. Jadi seperti yang kita katakan, dia berjalan yang lurus, maka menyeleweng. Timbullah satu lagi ajaran itu daripada sudut asal. Jadi semua Nabi itu membawa ajaran yang sama, teman akidah yang sama. Cuma berbeza daripada sudut furu'nya adalah syariat lah. Ad-dinul haq ataupun agama yang benar itu hanya satu, iaitu Islam. Semua Nabi berdakwah kepadanya dan memerintahkan kepada manusia untuk tunduk kepadanya, sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika Nabi Muhammad itu, maka Allah Taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Jadi kita katakan dalam tempoh Nabi yang awal sehingga kepada Nabi Muhammad itu, kita katakan ajaran agama Islam itu terus berterusan, sehinggalah kita kata pada hari ini dah tamatlah. Segalanya boleh dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi kita mengatakan taraktu fikum afwan dan tadullu ba'di abadah. Aku tinggalkan dua perkara, selama mana kalau berpegang teguh yang kedua ni itu, maka tidak akan sesat. Jadi kita katakan tidak ada dah perubahan yang kita kata perubahan dasar itu tak ada dah. Mungkin kefahaman daripada sudut, mungkin ada perkara-perkara baru yang datang daripada sudut kehidupan lah. Dalam kehidupan kita mungkin ada hukum hakam, mungkin ada perkara baru daripada sudut halal, asas benda, ada benda baru yang boleh makan atau tak boleh makan. Tetapi teras, maksudnya kita katakan daripada sudut pendalilan itu ataupun penghujahannya, dalil itu ada. Mungkin dia tidak langsung, tetapi dia memberi, kita kata, sebab yang sama. Sebagaimana dikatakan mengapa arak itu haram. Jadi dilihat kepada sebab.
Sebabnya dia memabukkan, sebabnya dia menghilangkan fungsi akal. Jadi perkara yang mungkin datang kemudian pada mungkin zaman kita ni mungkin ada sejenis minuman yang ditemui ataupun sejenis makanan yang ditemui, dan dia sifatnya itu menghilangkan kewalasan akal. Maka di situ sebab kepada pengharaman itu sama, berdasarkan kepada kita katakan mengapa arak itu diharamkan. Begitulah dengan hukum-hukum yang lain. Kalau hari ini yang disebut sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Tapi yang malangnya orang hari ini dia menjadikan maqasid syariah itu sebagai penimbang hukum. Sebab itu tidak benar juga. Dia meletakkan Islam itu bila letakkan hukum hakam menjaga 5 perkara ini. Akal, agama, harta, kita katakan diri ataupun maruah, dan juga kita katakan 5 perkara itu. Jadi yang ini pula dia jadi timbangan untuk dia mengukur beberapa perkara. Kalau dah situ jadi ini dia meletakkan akal untuk menghukum. Sebaliknya kalau ada perkara baru itu sebagai sebab sahaja, tetapi dia tetap merujuk kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Cuma itu yang kita katakan tadi, orang yang dia menjadikan asas dalam maqasid syariah menjaga 5 perkara itu, agama, akal, kita katakan keturunan, harta dan juga maruah itu, dia jadi pula itu sebagai timbangan. Kalau jadi timbangan kita kata tidak tepat. Sebab apa? Dia mungkin menjadi sebab, tetapi tetap perlu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Sebab dalilnya Quran dan Sunnah. Cuma itu sebagai kita kata penyebab yang boleh dilihat sama. Sebab memabukkan, sebab kita kata mungkin mengganggu ataupun mencampur ataupun merosakkan keturunan. Sebab mungkin kita kata merosakkan agama. Tetapi dalil bukanlah itu. Dalil itu tetap kepada Quran dan Sunnah. Sebab itu kita boleh tengok geng-geng ataupun kita kata kelompok yang sifat pemikirannya liberal, mereka menggunakan sangat apa yang disebut sebagai maqasid syariah. Tetapi bila dia letak itu, sebenarnya yang menghukum bukanlah Quran Sunnah, tapi yang menghukum adalah akal. Secara tidak langsung, secara halus, apa yang dibawakan oleh mereka lah. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi itu sempurna di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala sebut begitu, al-yawma akmaltu lakum wa raditu lakum al-Islam dinan, aku meridai Islam bagi kamu sebagai agama. Jadi kalau hari ini ada pula satu seruan untuk melihat balik, untuk merungkai balik, mungkin dia kata secara halus untuk melihat semula tafsir. Mungkin orang kata kalau dah ikut zaman, maka kita perlu lihat kepada tafsiran-tafsiran ayat Quran. Tetapi kalau daripada sudut disiplin, maka kita tidak akan boleh berkecuali dengan tafsiran-tafsiran awal. Tafsiran sebab itu kita lihat daripada sudut Al-Quran ini, tafsiran dia ada autoriti dia. Autoriti dia tafsir pertama, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Mereka dulu tafsir Quran mungkin dengan asar daripada sahabat, kata-kata sahabat, kata-kata sahabat yang diriwayatkan menafsirkan ayat itu. Kemudian turunlah kepada peringkat-peringkat seterusnya, kepada para ulama bagaimana mereka faham ayat itu. Kalau benda itu tidak relevan, maka kata-kata tidak sesuai, maka barulah dilihat kepada apa tu kita katakan ijtihad baru. Namun ijtihad itu bukanlah orang biasa, kita katakan bukan bebas kepada sesiapa saja untuk dia berijtihad. Mestilah dia mempunyai alatnya. Bagaimana tafsir ini, kalau disebutkan untuk mentafsirkan Quran ini, mestilah dia mempunyai kurang-kurangnya 10 ilmu yang berkaitan. Ilmu bahasa pun dah banyaklah, nahwu, syarahnya, kemudian balaghah, badi', bayannya. Kemudian pula kita tahu juga daripada sudut ayat-ayat Quran itu kedudukan dia, mana yang nasakh, mana yang mansukh. Kemudian daripada sudut kefahaman
Banyaklah kita sebutkan, bukan sekadar kita kata dengan kita melihat Quran, dengan kita melihat terjemahan, lihat terjemahan hadis, maka dia bebas untuk dia memberikan kita kata hukum. Sebaliknya untuk dia mengeluarkan ataupun dia menjelaskan kefahamannya, mestilah dia seorang yang berkelayakan. Jadi kita boleh lihat kalau ada seruan begitu pada hari ini nak melihat semula tafsiran Al-Quran, kita katakan dia tidak boleh berkecuali dengan tafsiran awal. Kenapa tafsiran awal itu lebih dekat? Lebih dekat. Sebab itu kalau kita lihat di kalangan para sahabat sendiri, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kita mungkin boleh dapatkan kisah dia. Bila berlaku ada orang yang tak nak bayar zakat, selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Ada satu kelompok yang dia kata, kami orang Islam, kami masih sembahyang, tapi kami tak nak bayar zakat ni. Jadi perkara itu dibincangkan Sayyidina Abu Bakar itu dengan ahli syura, ahli mesyuarat ni. Bagaimana kita nak menghadapi kelompok ini? Mereka masih Islam, mereka solat, mereka tak nak bayar zakat. Jadi dimesyuaratkan, kalau lihat kepada hadis, Nabi kata siapa yang Islam terpelihara hartanya, terpelihara dirinya. Jadi bagaimana nak menghadapi kelompok ini? Maka dilihat, akhirnya dilihat mereka ini membezakan di antara kewajipan solat dan kewajipan zakat. Dan kewajipannya itu sama. Sebab itu tidak boleh kita katakan kalau Islam itu 5, nak diambil sebahagian sahaja, maka ibarat dia juga menolak yang lain. Tak nak bayar zakat, tak nak solat, ibaratnya dia juga mengingkari perintah solat. Kenapa? Semua itu adalah kewajipan, kewajipan kepada setiap Muslim. Tapi sebab kerana ada sebelum itu, ada itu Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dengan maksud yang penuh, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah dia itu bersyahadah dan menunaikan. Jadi mereka ni Islam. Bagaimana tindakannya? Akhirnya mesyuarat putuskan, ahli syura sahabat putuskan mereka ini membezakan di antara kewajipan solat dan kewajipan zakat. Maka illa bihaqqil Islam. Hadis yang sama tetapi hujungnya itu ada sedikit. Jadi situ adalah kita kata ijtihad daripada Sayyidina Umar dan ahli syura, Sayyidina Abu Bakar dan ahli syura ketika itu. Lalu kelompok ini diperangi. Kelompok yang tak nak bayar zakat ini bila dah dijelaskan mereka tak nak bayar zakat, maka diperangi. Jadi itu yang katakan kalau ada ajaran sesat, pada zaman ini, maka daripada sudut tindakannya perlu dibenteras. Ajaran sesat itu kenapa? Kalau tidak dibenteras, maka akan adalah kelompok-kelompok lain yang mula timbul. Satu kelompok lain dengan ajaran-ajaran. Kalau tadi kata tak nak bayar zakat je, kalau ni mungkin ada pula yang lain pula. Jadi perlu dibenteras atau istilahnya diperangi di situ. Jadi keputusannya begitu. Jadi dalam zaman Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia putuskan satu-satu keputusan, dia akan tengok pernah berlaku tak dalam zaman Nabi. Tak ada. Barulah dia mesyuarat. Begitu juga zaman Sayyidina Umar, dia akan lihat ke atas, zaman Nabi pernah berlaku tak? Tak pernah. Turun sikit zaman Sayyidina Abu Bakar, tak pernah. Barulah dia akan putuskan keputusan. Jadi itu kita katakan disiplin ataupun prosedur pada kita pada zaman hari ini. Kenapa kita bila kita tengok ayat Quran, hadis, kita baca syarah dia, kita masih lagi berpegang dengan pandangan ayat awal. Ulama ni jelaskan macam ni, kita katakan mungkin kita kata di kalangan imam-imam mazhab terangkan macam ni dan daripada seterusnya, barulah dia buat keputusan. Jadi masih lagi kita katakan kalau kita ada sebuah yang kata perlu tafsirkan balik sesuai dengan masa Quran itu, kita dia tidak boleh ditafsirkan sebegitu saja. Masih perlu melihat pada
autoriti yang awal. Sebagaimana kita katakan Quran itu perlu ditafsir dengan Quran dulu. Kalau tidak, barulah ditafsirkan dengan hadis, kemudian dengan kata-kata ataupun riwayat-riwayat daripada para sahabat. Dan mungkin ada pula selepas daripada itu, maka perlu dilihat autoriti itu untuk difahami maksud Quran itu dengan sebaiknya. Sebab apa? Mereka itu ahlul zikir, orang yang lebih mengetahui. Itu perintah Allah Ta'ala, fas'al ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir ataupun orang yang mengetahui sekiranya tidak mengetahui. Jadi displaynya kita katakan begitu. Kalau hari ini kita katakan wujud orang yang kita kata dia nak berkecuali dengan pandangan-pandangan awal, maka itu jelas pada kita maksudnya kaedah itu tidak tepat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yaqub diutus dengan membawa Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodohkan dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Nabi Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb sekalian alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dengan memeluk Islam. Jadi di sini juga bila disebutkan istilah Islam itu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yaqub dan Nabi Ismail. Dan dalam ayat yang lain, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel juga dengan membawa Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang tukang-tukang sihir Fir'aun, qalu inna ila rabbina munqalibun. Ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabb kami kembali. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Dan kami tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat itu datang kepada kami. Lamma ja'at Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Maka mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri ataupun maksud kepada Islam. Wa tawaffana muslimin. Jadi perkataan Islam, Muslim, aslama yang seerti dengannya itu boleh dilihat dalam kisah-kisah para nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Demikian pula Isa alaihissalam, ia diutuskan dengan membawa Islam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahawa para hawariyun. Firman Allah Ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Bila mana, ketika mana Nabi Isa mengetahui, merasakan keingkaran mereka, iaitu Bani Israel, maka berkatalah dia, man ansari ila Allah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, maka berkata hawariyun, iaitu sahabat-sahabat setia. Kalau berdasarkan kepada kisah kita boleh lihatlah nama-nama itu ada, cuma ada sedikit perbezaan. Dan sumber itu kita boleh lihat juga para ulama kita dalam dia menguraikan siapa hawariyun itu, maka adalah nama-nama yang didapatkan. Mana sumbernya? Sumbernya memang kitab sebelum itulah. Kitab, kalau kita kata kitab sebelum daripada Al-Quran yang dianggap suci oleh, kita katakan mungkin Kristian ataupun Nasara dan juga Yahudi, yang boleh kita lihat hari ini, mungkinlah kita katakan Bible itu. Tetapi Bible itu kita katakan bila dah ada Quran maka tak perlu dah. Cuma daripada sudut kisah, para ulama kita masih melihat kepada sumber itu. Ataupun hari ini yang masyhur disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat maksudnya apa? Sumber daripada Israel. Tapi
kita kena tahu juga dia punya status. Statusnya apa? Kalau dia bertepatan dengan Quran, kita terima. Kalau dia menyalahi Quran, kita tolak. Itu dah kita mafhum lah logiknya. Tapi status yang ketiga, Al-Quran tak kata apa-apa, Quran Sunnah tak kata apa. Apa status dia kepada kita? Status dia juga adalah, kita kata KIV lah. Kita tak kata betul, kita tak kata salah. Tetapi sifat yang begini, dia hanya kisah sahaja. Kisah-kisah apa, Ashabul Kahfi, kisah-kisah contohnya Hawariyun, nama-nama mereka. Dia sekadar kisah. Kalau kita nak benarkan, maka kita yang kena dalil dia. Kalau kita nak tolak, kita kena ada dalil dia. Kalau tak ada, dia sekadar kisah. Dia sekadar kisah. Sebab tu wujud di dalam tafsir-tafsir. Itu statusnya. Sebab tu ada wujud dalam tafsir sungguh-sungguh Israiliyat. Cuma kita punya kita kata penerimaan itulah, kita kena faham status tadi. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa orang-orang menganggap dirinya pengikut Musa, mengandung akidah yang berbeza daripada ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi? Mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Isa meyakini akidah lain? Jawabnya, pertanyaan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Orang kata tadilah, Yahudi kata Nabi Musa, mereka mengikut Nabi Musa. Nasara kata mereka ikut Nabi Isa. Jadi betul ajaran itu ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Maka jawapannya, inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah Taala adalah Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum 'ilmu baghyan bainahum. Dan tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Berlaku perubahan dalam kitab-kitab suci itu, kita boleh lihatlah. Bahkan sejarah Bible itu daripada suku sejarah ni, kita rasa macam mana sejarah yang macam ni masih lagi mereka mengatakan dia ni suci. Kajian-kajian mereka sendiri, ilmuwan-ilmuwan mereka sendiri katakan penisbahan nama-nama situ tidak sah. Sebagai contoh, mungkin kita kata Injil itu ada 4 yang diiktiraf lah, asalnya 100 lebih. Jadi mereka bersidang, mereka putuskan 4, Injil Luke, Matthew, Mark dan John ataupun Yohana. Kalau dalam kalangan 4 yang diiktiraf ni pun saling bercanggahan. Jadi banyak perkara-perkara yang kita kata keraguan yang ada. Kalau kita baca secara logik yang itu ataupun tengok lagi sejarah yang lama itu pun dah banyak keraguan, tapi mengapa masih dipercayai? Kalau kita tengok isu keyakinan, kepercayaan ni, kalau tidak diberikan ruang untuk dipikir secara rasional, maka itulah yang berlaku, dipercayai sebagaimana yang dikehendaki. Tapi kalau dibincangkan, insya-Allah mereka akan melihat kepada perkara-perkara yang menyalahi logik itu secara asalnya. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitab min ba'dihim lafi syakkin mubin. Allah Taala mengatakan, dan mereka ahli kitab tidak berpecah melainkan sesudah datang pengetahuan kepada mereka kedengkian di antara mereka, kalau tidak kerana ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan siksa sampai kepada waktu yang dikehendaki, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar dalam keraguan dan membincangkan meragukan tentang kitab tersebut. Allah Ta'ala sebut begitu. Memang kitab itu meragukan daripada sudut fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, semua Nabi diutus dengan membawa Islam yang merupakan agama di sisi Allah Ta'ala. Para ahli kitab mengetahui kesatuan agama ini. Mereka juga mengetahui bahawa para Nabi diutus untuk saling membenarkan dalam perkara agama yang diutusnya. Mereka, yakni para Nabi, tidak pernah berbeza dalam masalah akidah, tetapi para ahli kitab sendiri berpecah belah dan berdusta atas nama para Nabi,
walaupun telah datang pengetahuan tentang hal itu kepada mereka, kerana kedengkian di antara mereka, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas. Kita boleh lihat bagaimana Yahudi itu, Bani Israel itu, bila datang Nabi Isa, bukan kerana tidak percaya, tetapi mungkin kerana sebab kedengkian daripada sudut mereka ini hilang kedudukan dan sebagainya, maka tidak dipercayai. Begitu juga bila Nabi Muhammad datang, bukan dalil-dalil yang ada membenarkan Nabi Muhammad itu bukanlah tak boleh dipercayai, tapi tidak mahu diterima. Kenapa? Kerana Nabi adalah daripada orang Arab, bukan daripada Bani Israel. Ini antara sebab-sebabnya. Jadi asasnya semua Nabi itu membawa ajaran yang sama, khususnya dalam masalah akidah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua berbeza daripada sudut syariat sesuai dengan keadaannya. Keadaan ini kita boleh lihatlah bagaimana sejarah-sejarah perundangan Islam. Kalau dulu dia ada satu subjek tarikh tasyrik, sejarah perundangan Islam, bagaimana hukum kita katakan arak itu diharamkan, bagaimana mungkin daripada sudut menziarahi kubur itu di peringkat awal tidak boleh dan sebagainya. Maka di situ memperlihatkan bahawasanya kesesuaian berkaitan tentang hukum hakam itu mengikut kepada keadaan dan juga kita kata masa dan juga setempat. Itu juga kalau kita tengok dalam mazhab kita pun kita boleh nampak bagaimana Imam Syafi'i itu ada ijtihadnya, pandangan dia di suatu di Iraq, kemudian dia mengubah beberapa pandangan dia bila dia di Mesir. Itu Nabi Sa'ad yang disebut sebagai kaum qadim, kan, kaum jadi hidup. Bukan kita kata hukum baru, tapi pemahaman yang baru, konteks pemahaman yang baru kepada situasi. Dan sehingga sekadar itu insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang berkaitan tentang tajuk jahiliyah dan sisa-sisa Hanafiyah. Walaupun kita kata dah berubahlah ajaran itu, tapi sisa-sisa ajaran yang benar itu ada pada agama-agama tertentu. Sebagai contoh kita kata agama yang mempercayai adanya hari akhirat. Sebab ada yang tidak percaya, tapi ada agama yang percaya. Kenapa? Itu antara sisa-sisa yang kita kata boleh kita lihat dalam ajaran agama yang berbagai lah. Asalnya sekadar itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang daripada Tuhan saya mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa ta'ala bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.